menyampaikan buku beliau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Tuan-tuan, perempuan, ibu ayah, para pelajar dan semua pengunjung Pesta Buku Kelantan di KB Mall Kota Baru pada hari ini, Alhamdulillah 25 Jun 22 bersamaan dengan 25 Zulkaidah 1443 Hijriah. Alhamdulillah, saya berasa amat bersyukur kepada Allah SWT dengan izinnya saya dapat menjejak kaki ke Pesta Buku pada tahun ini. Alhamdulillah, yang merupakan Pesta Buku yang tertangguh hampir 2 tahun, dan pada hari ini, pada tahun 2022 ini dapat kita kembali mengadakan Pesta Buku. Dan juga saya amat-amat berterima kasih kepada syarikat penganjur Pesta Buku kita pada kali ini, iaitu SMO Books, yang telah sudi untuk memanggil saya untuk sama-sama kita berkongsikan tentang buku yang Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita buat, yang mana ramai orang agak terkejut dengan tajuk ni, ya, terkejut dengan tajuk, dan ramai juga yang tak percaya kita boleh menguasai tajwid dalam masa 6 jam. Sebab ramai yang kita jumpa, yang dah berjumpa dengan saya pun, ramai mengatakan, Ustaz, kami belajar tajwid ni bukan 6 jam tapi 6 tahun. Dan ada juga yang mengatakan, Ustaz, kami belajar tajwid ni bukan 6 jam, lebih 6 bulan. Ustaz, kami belajar tajwid ni rasa mustahil 6 jam Ustaz, 6 minggu pun tak dapat lagi. Tak dapat lagi, ya. Jadi yang menjadi pertanyaan kepada masyarakat, walaupun Alhamdulillah buku ni sudah pun 4 tahun berada di pasaran, tapi masih lagi diguna pakai, Alhamdulillah, syukur. Jawapan saya ialah mudah sahaja. Seperti yang kerap dikatakan oleh pakar-pakar motivasi, bahawa jangan hard study tapi mesti smart study. Bermaksud kita mesti ada intelijen dalam nak mempelajari sesuatu benda, agar benda yang susah tu boleh jadi senang. Benda yang susah tu boleh jadi senang. Dan Allah sebut dalam Al-Quran yang bermaksud, telah aku jadikan Al-Quran itu adalah mudah untuk kamu mempelajari dan memahaminya. Jadi ayat tersebut saya berfikir, mengapa selama ini kita belajar tajwid terlalu lama? Belajar dah lama, nak faham pun lama nak dapat faham, ya. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, dengan hidayah yang diberikan, Alhamdulillah kita dapat mencipta satu formula agar ilmu tajwid ini jadi senang, ya. Dia jadi senang. Satu benda yang susah nak diingat, susah untuk difahami, maka dia akan susah untuk diamalkan. Dan yang paling penting, suatu benda yang senang nak dipelajari, senang faham, maka dia akan senang untuk diamalkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu bagaimana cara untuk kuasai tajwid 6 jam ni, pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan kena ada buku saya ni, supaya senang saya nak tunjuk. Dan saya mohon maaf kerana pertama sekali saya tak sempat nak menyediakan whiteboard, dan juga saya tak sempat nak sediakan skrin. Saya ada buat projector semua.
Tapi itulah oleh kerana tak kesempatan nak bawa benda-benda tu, terpaksa saya bercakap begini tanpa nak tunjuk. Sedangkan Al-Quran ni dia kalam ni sepatut benda yang mesti nampak, seperti mesti nampak. Baiklah, straight kepada point. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah dan anak-anak kalangan pelajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, apakah dia ilmu tajwid? Ilmu tajwid ni ialah, senang kita nak ringkaskan, ialah ilmu SOP dalam membaca Al-Quran. Ya, ilmu SOP dalam membaca Al-Quran. Ustaz, kenapa Al-Quran mesti ada SOP? Kerana Al-Quran itu merupakan kalam Allah. Al-Quran itu merupakan wahyu Allah. Al-Quran itu merupakan kalam mukjizat. Bermaksud dia bukan kalam biasa-biasa. Oleh kerana dia kalam mukjizat, dia kalam pemilik iaitu Maliki Yaumiddin, maka kita nak berbicara kalam-kalam Allah ni mesti ada SOP. Sedangkan kalau kita contoh kita dipanggil ke istana untuk mengambil apa-apa watikah, maka kita harus ada protokol di hadapan raja, ada cara nak bercakap di hadapan raja. Apatah lagi Al-Quran yang kita baca ini merupakan kalam Allah, wahyu Allah, mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mesti dibaca mengikut SOP seperti mana yang telah dia diturunkan. Bermaksud Al-Quran ni, tuan-tuan dan puan-puan, Allah turunkan lengkap sekali dengan dia punya panjang harakatnya, dengan dengungnya, dengan idghamnya dan sebagainya. Dan tajwid inilah juga yang keduanya yang kita kena faham, selain benda dia adalah SOP. Tajwid ini juga lah yang merupakan perbezaan antara bahasa Arab biasa, iaitu bahasa Arab tutur cakap, bahasa Arab kitab dan sebagainya. Jadi tajwid ni dia membezakan bahasa Arab biasa dengan bahasa Arab wahyu. Ya, tajwid inilah yang membezakan ayat kalam, perkataan itu merupakan ayat kalam bahasa Arab biasa ataupun ayat kalam bahasa Arab wahyu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap Arab sama dengan masyarakat Arab Quraisy. Ya, maksudnya contoh, saya katalah saya orang Kelantan, contoh ya, saya kecek Kelantan sama dengan demo-demo semua. Saya minta maaf, saya tak pandai dengan kecek Kelantan. Tetapi buat tamsilan gitu. Tetapi baginda Nabi ni selepas umurnya 40 nak masuk 41 tahun, ada satu-satu masa dia akan bercakap bahasa Arab yang dialeknya lain. Ya, yang dialeknya lain. Dan bahasa Arab yang dialek lain itulah yang Nabi sebut, ini bukan kalam aku, ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah dan anak-anak sekalian, Al-Quran ini Allah turunkan ketika mana masyarakat Arab dengan puisi. Ya, Al-Quran ni Allah turunkan ketika mana masyarakat Arab Quraisy dan masyarakat Arab seluruh dunia pada masa itu sangat mengagungkan puisi-puisi. Jadi apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dengan dengungnya, harakatnya, maka orang Quraisy Arab kata apa? Itu Muhammad punya puisi. Sedangkan tahu bahawa apa yang kalam yang dikeluarkan itu ada harakat, ada dengung dan sebagainya, itu puisi. Itu bukan puisi, itu adalah kalam bahasa Arab yang Allah turunkan wahyu tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi perbezaan bahasa Arab biasa dengan bahasa Arab Al-Quran atau kita panggil bahasa Arab wahyu ialah tajwidnya. Tajwid. Ustaz, apakah hukum membaca Al-Quran tanpa bertajwid? Apakah hukum kita membaca kalam Allah tanpa bertajwid? Apakah hukum kita membaca kalam Allah dengan tidak mengikutkan tajwidnya? Jadi jawapannya adalah haram. Membaca Al-Quran tanpa bertajwid haram.
Dan sekiranya kita baca Al-Quran tanpa bertajwid, sebenarnya kita bukan membaca Al-Quran, kita cuma membaca bahasa Arab. Contoh, hari ini kita buat satu contoh. Ramai di kalangan masyarakat kita membaca Ayatul Kursi contoh, ya, dia baca laju. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Jadi sekiranya kita baca ayatul kursi dalam keadaan sedemikian, sebenarnya kita bukan baca ayatul kursi, kita sedang membaca cerita bahasa Arab. Sebab bacaan kita tadi tanpa bertajwid. Bermaksud ayat yang kita baca tadi tak dapat apa-apa pahala dan tidak memberi apa-apa kesan. Sebab kita bukan baca Al-Quran, kita cuma membaca bahasa Arab. Kita bukan menyebut kalam-kalam Al-Quran, tapi kita hanya menyebut kalam-kalam bahasa Arab. Sebab itu ayatul kursi tidak memberi kesan apa-apa pada kita. Dan inilah juga yang Nabi SAW, cuba ibu ayah cari buku mungkin dalam pesta buku ni pun ada, hadis Qudsi. Cari kitab hadis Qudsi. Salah satu hadis yang ada dalam hadis Qudsi tersebut, bagaimana Nabi SAW menceritakan bahawa asalnya ayat kursi ni tak nak turun ke bumi. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak kita, Al-Quran ini pada asalnya Allah letakkan seluruh Al-Quran Allah letakkan di Lauhul Mahfuz. Mana letak Lauhul Mahfuz ni tuan-tuan dan puan? Letaknya di langit alam akhirat. Apa nama langit alam akhirat? Nama langit alam akhirat ialah Arash. Langit alam dunia ada 7 lapis, tetapi langit alam akhirat tak ada lapis, tak ada penghujung. Jadi namanya ialah Arash. Jadi Lauhul Mahfuz ini letaknya ialah di Arash. Seluruh Al-Quran diletakkan di dalam Lauhul Mahfuz sehinggalah sejak bila? Sejak azali. Al-Quran itu berada di dalam Lauhul Mahfuz sejak azali. Sebab Al-Quran itu qadim. Allahu wujud qidam. Ya, qidam. Jadi dalam untuk bahasa Al-Quran dia tak panggil qidam, dia panggil qadim. Asal lagi dah.